Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid-murid 5 Excellent? Diharap-harap semua dalam keadaan baik. Okey, minggu lepas PDPR tajuknya surah An-Nas. Okey, fahaman? Pada minggu ini kita akan belajar binasirah, buku teks muka surat 142. Okey. Tajuknya Itqan menambah berkat. Okey. Untuk 142 ni tak ada apa sangat. Kita terus ke muka surat 143. Pengertian itqan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Okey. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh. Itu maksud itqan. Jadi itqan ni maksudnya melakukan satu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Okey, itu maksud itqan. Buku teks muka surat 143. Kita masuk pula buku teks muka surat 144 di bawah tajuk Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey. Bagaimana sifat Nabi Muhammad, sifat itqan Nabi Muhammad dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Okey. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okay, Nabi Muhammad dari kecil lagi mempunyai sifat yang rajin, sikap yang rajin dan bersungguh dalam melakukan apa saja pekerjaan yang Nabi Muhammad buat. Baginda pernah menggembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Okay, masa kecil Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Nabi Muhammad menggembala kambing dengan bersungguh-sungguh dan membantu bapa saudaranya berniaga. Nabi Muhammad pun juga pernah berniaga. Nabi Muhammad berniaga dengan tekun dan juga bersungguh-sungguh. Minta maaf, pusing. Okey. Yang kedua, sikap jujur dan akhlak. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, disebabkan sikap jujur dan akhlak yang mulia pada Nabi Muhammad ni, sehingga masyarakat Arab tertarik dengan sikap Nabi Muhammad itu, sehingga menggelarkan sebagai Al-Amin. Al-Amin bermaksud yang mudah dipercayai. Sebab kenapa dipanggil Al-Amin? Sebab Nabi Muhammad ni tak pernah cakap bohong. Sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Okey, tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Khadijah tertarik dengan sikap Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni tak pernah menipu, rajin. Khadijah mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni seorang yang boleh dipercayai. Jadi Nabi Khadijah mengamanahkan Nabi Muhammad untuk membawa barangnya ke Syam. Syam ni dulu dipanggil Syria. Dulu dipanggil Syam, sekarang ni Syria lah. Okey, untuk diniagakan. Jadi Nabi Muhammad telah membantu Khadijah berniaga. Sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Sebabkan sifat Nabi Muhammad ni tak pernah menipu, Nabi Muhammad berniaga dengan rajin, mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Okey. Disebabkan keuntungan yang banyak ini menyebabkan Khadijah tertarik dengan sikap Nabi Muhammad ini dan mereka akhirnya berkahwin. Jadi Khadijah kat sini isteri Nabi Muhammad yang pertama. Itulah sifat itqan Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Buku teks muka surat 144. Kita masuk pula buku teks muka surat 145 di bawah tajuk Itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jika tadi dalam pekerjaan, kita pergi pula sifat itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dakwah ni nak ajak orang bukan Islam kepada Islam. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Nak berdakwah ni bukan senang. Okey. Ada di kalangan ahli keluarga terdekat Nabi pun ada yang benci Nabi Muhammad. Iaitu bapa saudara Nabi. Abu Lahab ni sering menyakiti Nabi Muhammad. Cuba halang Nabi Muhammad daripada berdakwah. Okay. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh baginda. Okey, isteri Abu Lahab ni pun benci kepada Nabi Muhammad. Apa yang dia buat? Bila Nabi Muhammad berjalan kaki, ada laluan yang selalu Nabi Muhammad berjalan itu, dia letakkan duri, batang berduri. Disembunyikan. Letak di bawah tu, bila Nabi Muhammad berjalan akan menyakiti Nabi Muhammad lah. Sampai ke tahap tu sendiri, sampai ke tahap tu.
Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Abu Lahab ni pula apa yang dia buat? Dia lemparkan sesuatu. Biasanya batu lah. Batu ataupun macam-macam lagi. Lempar kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah sampai berdarah betis dan tumit baginda. Jadi bila berdarah ni sakitlah pada Nabi Muhammad. Okey. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Okey, mereka juga apa yang mereka buat? Mereka hina Nabi Muhammad di depan semua orang. Supaya orang ramai ni tak percaya dengan apa yang Nabi Muhammad dakwah. Dan melemparkan fitnah, penipuan macam-macam. Mereka tu Nabi Muhammad ni ahli sihir lah, penipu besar dan macam-macam lagi. Namun begitu, segala usaha mendekat dakwah Nabi Muhammad adalah sia-sia. Adakah Nabi Muhammad berhenti berdakwah? Tak. Nabi Muhammad teruskan berdakwah walaupun diuji macam-macam, dihina, dicaci, dibaling dengan batu. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang terdapat pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni seorang yang rajin, semangat dan cekal hati, tabah. Okay, cuba tengok kat sini. Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga. Nabi Muhammad bukan itqan dalam berdakwah saja. Nabi Muhammad juga itqan dalam beribadah, mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Alhamdulillah. Buku teks muka surat 145. Kita masuk buku teks muka surat 146 di bawah tajuk iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Iktibar ni maksudnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada tindakan Nabi Muhammad yang bersifat itqan dalam pekerjaan Nabi Muhammad. Okey. Nombor 1. Apabila diberikan tugas atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Okey, bila kita melakukan satu pekerjaan, tak kiralah, contohnya kita diberikan kerja sekolah, cikgu suruh kita buat kerja sekolah, jadi kita buatlah kerja sekolah tu dengan bersungguh-sungguh, dengan sempurna. Okey. Kita juga mestilah mempunyai sifat tanggungjawab. Sebab kita ni, contohnya kita ni sebagai seorang pelajar, kita ada tanggungjawab kita. Bila disuruh oleh guru untuk melakukan sesuatu, maka kita kena buat. Itu tanggungjawab kita. Nombor 2, kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Masa yang kita ada, jangan kita tangguh. Buat kerja sekolah dengan cepat-cepat, jangan tangguh. Jangan last minute buat kerja. Last minute itu tak bagus. Biasanya akan menghasilkan hasil kerja kita yang tak bagus sebab kita buat dengan terlampau cepat, tak teliti. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Kita buat dengan sempurna, jangan kelang kabut. Yang ketiga, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak berputus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Jadi kita ingin ikut sikap Nabi Muhammad, iaitu tidak mudah putus asa. Kena kuat semangat, jangan mudah putus asa. Nabi Muhammad tetap teruskan dengan usahanya untuk berdakwah. Dan sentiasa bermotivasi ni maksudnya sentiasa kuat semangat. Aku tidak boleh mengalah, don't give up, mesti kuat semangat. Serta berfikiran positif ni, berfikiran yang baik, jangan berfikiran buruk-buruk, jangan bersangka buruk dengan diri kita. Okey, tetap semangat. Okey, buku teks muka surat 146. Kita masuk pula buku teks muka surat 147. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam amalan. Jika tadi di dalam pekerjaan, kali ini di dalam amalan. Okey, yang pertama, ikhlas beribadat. Maksudnya kita buat setiap amalan itu hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana untuk tujuan orang lain, untuk tujuan dipuji oleh orang dan sebagainya, tapi kita buat ikhlas kerana Allah. Okey, yang kedua, jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Perkara yang membatalkan ibadah ni maksudnya amalan yang kita buat tu tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Mungkin sebab kita riak, tujuan kita bukan ikhlas. Untuk tujuan kita buat kerja tu untuk tujuan nak dapat pujian orang. Itu boleh membatalkan ibadah kita. Jadi bila kita tak diterima, sia-sia saja amalan kita buat tu. Yang ketiga, banyakkan berzikir. Kita hendaklah sentiasa berzikir. Zikir ni maksudnya mengingati Allah. Berzikir ni benda yang paling mudah untuk dapat pahala, tapi susah orang nak buat. Contoh berzikir ni macam subhanallah, alhamdulillah, Allah. Okey, bisa kita lakukan berzikir. Yang keempat, menjaga pandangan mata. Okey, mata kita ni Allah gunakan kita ini untuk
melihat benda-benda yang baik. Jadi kita gunakanlah mata ini dengan sebaik-baiknya. Jangan tengok benda-benda yang melalaikan, yang boleh membawa dosa kepada kita. Contohnya tengok aurat orang lain, tengok benda-benda yang tak patut. Okey, apa yang kita nak buat mata ni? Tengok benda-benda yang baik. Contohnya baca buku, baca Al-Quran. Okay. Yang kelima, hindari perkara yang sia-sia. Sia-sia ni perkara yang tak datangkan manfaat kepada kita. Kita elakkan masa yang kita ada, kita gunakan dengan perkara-perkara yang faedah seperti baca Quran, berzikir, buat kerja sekolah, okey, menggunakan di pelajaran dan sebagainya. Okey. Okey, begitulah tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan sirah itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita pergi pula kepada modul yang telah diberikan kepada kamu, yang telah kamu dapat masa sebelum cuti sekolah. Okey. Kamu dah lengkapkan sebelum ni dalam modul ni muka surat 1, 2 dan 3. Untuk tajuk pada hari ini, kamu kena lengkapkan modul di muka surat 4, 5 dan 6. Untuk muka surat 4, lengkapkan, okey, ini peta bunga. Itqan Nabi Muhammad dalam melakukan pekerjaan. Kat bawah ni tulis rujukan buku teks muka surat 44. Boleh rujuk di muka surat 144. Okey, di mana 144? Oh, dapat kat sini. Okey. Jawapan boleh lihat kat sini. Okey. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Ada jawapan kat sini. Okey, tulis kat sini. Sifat itqan Nabi Muhammad dalam berniaga menghasilkan apa? Sikap jujur dan mulia menyebabkan baginda dikenali sebagai, okay, seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda apa? Okey, jawapan ada di muka surat 144. Okey, ni muka surat yang keempat. Muka surat yang kelima yang perlu kamu buat ialah tajuk itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Petabuh juga. Ini untuk tajuk, untuk yang ini boleh rujuk di muka teks muka surat 145. Okey, surat 145 yang ini. Okey, kat sini. Okey. Abu Lahab dan isterinya apa? Okey, kalau kita tengok kat sini, Abu Lahab dan dalam pesanan Nabi, Abu Lahab dan isterinya apa dia? Ada kat sini jawapan dia. Okey. Yang kedua, Ummu Jamil sering, apa dia? Lengkapkan. Abu Lahab pernah melemparkan apa? Mereka sering menghina apa kat sini? Baginda tetap itqan apa? Okey, jawapannya di sini. Boleh lihat dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak muka surat 1, 4, 5. Okey, dan modul yang terakhir sekali di muka surat yang ke-6 yang perlu kamu lengkapkan juga, perlu siapkan. Itqan Nabi Muhammad. Iktibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad dalam melakukan pekerjaan. Ada 5, lengkapkan di sini. Boleh rujuk di buku teks muka surat 146. Buku surat 146 di sini. Okey, jawapannya dekat sini. Di sini ada 5, tapi di sini ada 3. Kamu kena pandai-pandai cari lagi. Di manakah lagi 2 jawapan? Dilengkapkan kat sini. Kat sini 3, tapi kat sini ada 5. Okey. Dan yang bawah ni, iktibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad dalam amalan. Dalam amalan ini, yang bawah ni, di muka surat 147. Okay. Tapi kat sini tak ada. Boleh tambah kat sini. Dia jawapannya di muka surat 146 dan 147. Untuk muka surat 146, jawapan yang di sini, yang atas ni. Makalah yang bawah ni, di jawapannya di muka teks muka surat 147. Ni kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar daripada rumah. Sekian saja daripada Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.